Assalamualaikum. Selamat malam. Karena ancaman ini. So, bila awak kenali Dr. Nasir, saya tetap konsisten mempertahankan asatizah kita. Dan saya tetap konsisten menentang golongan-golongan yang membawa fahaman Wahabi. Itu matlamat saya sekarang ni. Dalam kita nak menyampaikan bab ilmu tauhid ma'rifatullah, untuk mengenal asas-asas mengenal Allah kepada yang umum, kita tetap konsisten menentang golongan-golongan yang membawa fahaman Wahabi ini. Sebab semua kita tahu, Wahabi ini sudah dijatuhkan fatwa sesat oleh ijma' ulama' kita di Aceh tahun 1996. Yeah. So, kalau mereka bertapak di Malaysia tanpa mengganggu gugat keamanan Malaysia, tanpa melakukan fitnah kepada asatizah kita, okey, kita boleh bertoleransi dengan mereka. Betul tak? Tapi sekarang akhir-akhir ini mereka begitu ganas. Bukan sahaja ustaz-ustaz mereka begitu ganas mencari akan salah silap ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, aulia-aulia kita, asatizah kita. Kalau kita nak koreklah daripada segi penyampaian mereka itu satu persatu, banyaklah kita boleh bedal dia orang tu. Betul tak? Tapi kita bukan macam tu. Kita tak korek apa sahaja daripada mereka. Kita tak korek sangat. Tapi kita lebih nak menjawab segala fitnah-fitnah yang mereka lontarkan kepada asatizah-asatizah kita. Terutama sekali pada aulia-aulia kita, ulama-ulama kita. Itu keutamaan sekali. Okay. So, kita tahu fahaman Wahabi ini begitu songsan sekali. Tak bersesuaian langsung untuk diamalkan di Malaysia dan boleh menyebabkan berlaku perpecahan dalam masyarakat Malaysia. So, ramai masyarakat Malaysia ni masih jahil lagi mengenai agama Islam. So, mengenai fardu kifayah, fardu ain, yang asas-asas dalam keagamaan ni, mereka masih lemah lagi. Masih daif saja lagi. So, mereka sekadar masuk waktu solat, pergi solat, bulan puasa, puasa. Tanpa kefahaman yang jelas. So, kalau Kelantan, alhamdulillah Ustaz Muhaizat muncul yang selalu buat ceramah-ceramah di dalam YouTube dan menyebabkan berlaku kesedaran dalam masyarakat Islam di Kelantan, walaupun Wahabi pun dah muncul tapi berjaya disekap oleh Ustaz Muhaizat. Sebab Ustaz Muhaizat mempunyai kefahaman ilmu tauhid ma'rifatullah, syariat pun dia ada, hakikat pun dia ada, makrifat pun dia ada. Dia ada semua. So, masyarakat Kelantan bila nak belajar bab ilmu tauhid ma'rifatullah boleh pergi pada pondok Ustaz Muhaizat. So, Wahabi marahlah dengan Ustaz Muhaizat. So, kita kata di media sosial yang umum, nampak seolah-olah dimonopolikan oleh golongan-golongan yang membawa fahaman Wahabi. Mereka mempunyai saluran-saluran YouTube, konon yang dipanggil TV, dan banyak sekarang yang muncul YouTuber yang membawa fahaman Wahabi yang begitu lantang mencari salah silap ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, aulia-aulia kita dari sudut pandang fahaman Wahabi mereka. Tak ada benda yang betul lah. Okay. So, jika kita biarkan mereka ini terus-menerus melontarkan dakwah dan cuba memutarbelikkan, manipulasikan
kepada masyarakat umum, terutama sekali golongan-golongan muda. Kalau golongan-golongan yang dah berumur, mereka susah untuk menyampaikan dakwah-dakwah mereka. Yang kita bimbang sekarang ni kepada golongan-golongan muda. So, golongan-golongan muda ini yang tak cerdik, yang tak mempunyai fahaman agama yang sejelas-jelasnya, senang untuk dipengaruhi oleh mereka. So, mereka masih berselindung. Mereka tak menonjolkan diri mereka yang sebenar, golongan-golongan yang fahaman Wahabi ini. Mereka masih lagi nak menunjukkan mereka ini adalah pejuang sunnah Rasulullah. Kita kena selawat. Selawat yang dianjurkan Rasulullah. Pada hakikatnya, mereka benci kita untuk berselawat. Mereka tentang kita kalau kita berselawat. Bagi mereka, berselawat itu lebih besar lagi dosa daripada orang yang melakukan zina. So, mereka masih nak menunjukkan lagi mereka itu okey, mereka itu baik, mereka ini tak tentang itu dan ini. Mereka ni mengikut sunnah Rasulullah. Daripada segi asas dalam beragama sekalipun. Kalau kita tahu, doktor dia ada pakaian dia, arkitek dia ada pakaian dia, engineering ada pakaian dia, pilot ada pakaian dia. Ustaz langsung kopiah pun tak pakai, songkok pun tak pakai. Dan mereka kononnya menyatakan mereka berjuang untuk memperjuangkan sunnah Rasulullah. Itukah dia? Benarkah apa yang dia katakan? Daripada asas basic pun dah menipu dah. Dah nampak jelas dah terang mereka tak mengikut sunnah Rasulullah. Daripada segi etika berpakaian. Kenapa? Budak-budak muda yang sudah tertipu dengan mereka, tak kalah basic asas pun dah tertipu dah oleh mereka. Basic daripada segi etika berpakaian. Awak nak tengok pilot pakai baju t-shirt, bawa kapal terbang, tak pakai cap pilot. Awak yakin ke pada orang yang pakai macam tu? Saya pilot, saya nak bawa kapal terbang. Awak yakin ke orang macam tu? Doktor pakai t-shirt, pakai topi macam saya, pergi nak merawat sakit. Yakin ke awak nak biarkan doktor macam tu untuk merawat awak? Kononnya ustaz memperjuangkan sunnah. Sokok tak pakai, kopiah tak pakai, jubah tak pakai. Apatah serban ke pakaian ulama-ulama kita terdahulu? Tongkat ke? Dia pemain-main, dia persenda-sendakan pakaian-pakaian sunnah Rasul. Pakaian-pakaian sunnah Rasulullah mereka persendakan. Kononnya berperjuang ke sunnah Rasulullah. Buta ke awak semua? Basic asas dalam sunnah pun yang dibawa oleh Rasulullah dah fail. Terus. Apatah lagi tiada benda yang betul dengan kita semua. Kita semua bukan asatizah. Kita masyarakat umum Malaysia. Masyarakat Islam yang bermazhab Syafi'i di Malaysia. Pergi melawat kubur, dia kata kubur riem. Sikit-sikit kita semua ni batiniyah. Baca kunut tak boleh. Baca Al-Fatihah selepas solat, bid'ah. Berzikir selepas solat, bid'ah. Berdoa selepas solat, bid'ah. Berselawat antara selawat, bid'ah. Berselawat antara dua solat tak solat bulan puasa, bid'ah. Doa makan, bid'ah. Raut muka selepas solat, bid'ah. Apatah lagi yang besar-besar. Kita kecil, yang sebut yang kecil-kecil ni je. Pakai cincin, saru cincin masa pertunangan, bid'ah. Saru cincin masa perkahwinan, bid'ah. Semua bid'ah. Dan kita nak izinkan ustaz-ustaz yang mengajar macam ni. Saya rasa tak perlu jadi ustaz lah. Tak perlu pergi ambil CJ selama 2-3 tahun, 4 tahun lah. Macam tu. Kita orang biasa boleh nak kata, engkau bid'ah, sesat, bid'ah, sesat. Masya Allah.
So bawalah sifat-sifat terpuji Rasulullah, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan ada sombong, takabur, bangga diri, khianat, dengki. Baru kita boleh hidup dengan aman. Kalau tak dapat nafsu mutmainnah kali pun, biar kita dapat sakinah. Okey, bye. Salam semua.